InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan Allahu Akbar. Pertama, saya bukan nak bagi nasihat, saya nak marah sikit. Saya nak terus marah sikit sebab saya rasa untung orang Melayu di Malaysia ni lahir-lahir dah dengar azan, dah dengar iqamat yang indah dan saya rasa kadang-kadang dia keluarkan hukum sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, ni haram, tu haram, tapi padahalnya haram tu sikit sahaja. Betul. Dan saya rasa saya nak kaitkan dengan satu experience saya yang pernah berlaku pada saya lepas arwah meninggal. Saya duduk balik kat rumah, ketan rumah tu ada berhala. Lepas tu ada seorang cakap, mana boleh duduk lagi kat rumah yang ada berhala, duduk dengan family. Nanti solat you tidak sah. Nanti solat you tidak akan diterima. Sound like that lah saya dengar. Lepas tu nanti malaikat tidak akan masuk rumah. Saya pun macam frustnya macam mana. Saya menangis dan saya tanyalah Ustaz dan saya berfikirlah, betul tak? Saya tanya Ustaz, dia cakap malaikat rahmat je tak masuk. Tapi apabila kita berfikir, we need to think. When you think, think outside of the box. Jangan think inside of the box. Kalau macam tu, setuju tak tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang Islam nak duduk di rumah yang ada berhala? Nak duduk di rumah yang kenapa nak duduk di dalam rumah yang ada berhala? Sebab kalau malaikat tak masuk, malaikat mau pun tak masuk, betul tak? Panjang umur kita. Dan malaikat yang mencatat keburukan pun tak masuk rumah, betul tak? Selamat kita. Buat apa sahaja kat dalam rumah, letak banyak-banyak berhala, lepas tu kita selamatlah, betul tak? Dan saya rasa tidak logik macam tu. Siapa dia untuk menghukumkan solat saya tidak sah? Ataupun saya kena bersusah payah setiap kali nak solat, saya kena cakap dengan mak, saya nak keluar, nak pergi masjid solat. Payah. Macam mana? Dan saya yakin, walaupun sekarang kita dah pindah rumah tu tak ada berhala dah, tapi rumah lama masih ada dan saya masih keep in touch yang sangat bagus dengan nenek, saudara mara, apa sahaja peristiwa Chinese New Year ke, Mooncake Festival ke, Tumbling Festival ke, cousin kahwin ke, nenek birthday ke, saya akan balik. Dengan kehadiran tunjuk Islam sangat mementingkan silaturahim, bahawa kita tidak akan memutus hubungan kita kalau kita dah Islam. Tidak patut. Untuk saya, kalau dah masuk Islam, tak boleh balik rumah, tak boleh ni, tak boleh tu. Zalim, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terlalu cepat mengeluarkan hukum, fatwa diri sendiri. Itu jadi sangat payah, sangat susah. Dan kadang-kadang orang akan fikir, ni dah masuk Islam jadi Melayu. Saya tidak akan jadi Melayu. Tengok pelat ni tak boleh hilang. Mata pun tak boleh jadi besar, sepek juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya tetap Cina. Saya Cina Islam dan saya tidak akan jadi Melayu buat selama-lamanya. Dan itu, saya rasa itu adalah satu advantage. Apabila orang lihat saya cakap macam tu, orang terkejut. Kenapa boleh cakap Cina? Kenapa orang ni Melayu, kenapa cakap Melayu macam Cina? Macam main-main kan? Tak, saya Cina, saya cakap macam tu. So, sebenarnya, dan banyak lagi, Islam is about what we do, not what we say. Kita cakap je. Kita cakap, tapi kita tak buat. Itu tak tepat. Kita perlu action. Action always speak louder. Dan untuk saya, dalam family Chinese yang sangat conserve, saya jarang-jarang lah cakap wah I ni dekat mak I lah kan. Tapi I sayang dia. I anak mak, sayang mak. Dan selepas 5 tahun masuk Islam, satu hari ni mak saya cakap dengan saya, sebenarnya you jadi orang yang lebih baik lepas masuk Islam. 5 tahun. Satu kali je. Dulu dapat first place, dapat pertandingan menang apa-apa. Ibu tak pernah puji. Tak pernah. Tapi satu kali pun dah cukup dah. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya pun ada hajat sikit. Saya minta tuan-tuan dan puan doakan ibu saya yang duduk dengan saya, yang masih belum terima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak akan give up. Sebab syurga Allah terlalu indah. Walaupun kita tidak pernah nampak, tapi gambaran yang kita baca, tafsir dalam Quran, begitu ingin kalau pada masa tu kita berada di syurga. Manalah ibu saya yang susah payah besarkan kita. Dan bukan sahaja kita, dan ramai lagi kawan-kawan saya, saudara mara saya belum Islam lagi. Doakan mereka, dan bukan sekadar doa saja. Sila, please do something, okay? Dengan usaha sendiri tidak cukup. Tapi saya rasa kita perlu buat sama-sama. Bukan itu sahaja, kita cakap, kita bukan ustaz. Kita tak boleh pergi berdakwah pada orang lain macam tu. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita bukan tunggu alim baru kita nak dakwah, tapi kita berdakwahlah sampai kita alim, insya-Allah. Dan itu merupakan satu, dan bukan nak marah je. Ada juga yang bagus bahawa yang adat yang
orang Melayu buat dan saya amalkan, yang jadi satu benda yang sangat suka. Mak saya sangat suka. Saya salam cium tangan dia setiap kali saya keluar rumah. Kadang-kadang saya salam, lepas tu in a rush, saya tak cium pipi dia. Dia tanya, bukan kena cium pipi. Lepas saya dah cium satu kali anak keluar, nak cepat ni. Dia cakap, bukan kena cium 3 kali. Saya cakap, okay mak, so saya cium 3 kali untuk mak. So benda tu, touching. So saya balik rumah, ramai pula kena salam nenek, salam aunty, semua. Itu tunjuk yang bagus. So bukan semua tak bagus, tapi ada yang bagus. Dan apa lagi yang kita boleh buat? Saya rasa banyak lagi yang boleh buat. Tapi kena buatlah. Jangan rasa kena buat dan tak boleh tunggu lagi dah. Apabila kita hari ni kita semua belajar, kita belajar ilmu, tapi ilmu is not complete with the application. Kita kena apply ilmu tu. Kalau kita dah dengar something, kita kena buat. Kita jangan don't do anything. Tak apalah, tunggulah, lain kali baru buat. Dan saya nak sebut juga hijrah itu lebih bagus apabila dah berhenti bekerja berkhidmat di MAS. Memang macam Datuk kata, memang saya buat macam-macam. Dan alhamdulillah ada rezeki, saya pun mengajar di sebuah kolej penerbangan di Salak Tinggi, Atma Aviation. So rezeki tu Allah akan gantikan lebih bagus. Dan tidak ada hijab. Doa seorang ibu memang nak semua anak-anak dia jadi guru. So doa ibu saya walaupun dia belum Islam lagi. So di samping itu saya buat rancangan Assalamualaikum, saya buat rancangan Sinaran Rohani, saya mengajar Mandarin, saya buat banyak lagi. Kalau saya nak cerita, saya jual tudung, saya jual jubah, saya jual buah, saya jual honey, saya jual dimsum, saya jual apa yang saja. Kalau saya tak ada kelas, kalau tak ada buat apa-apa, saya jual buah. Ada orang macam terkejut. Hari tu saya pergi forum, lepas tu moderator tu tanya, tak jual buah lagi? Saya cakap, tak, habis musim. Kadang-kadang saya jual durian. Saya jual durian musangking, saya jual buah delima kalau season. So untuk saya, what's wrong? I bukan buat benda yang tak elok apa. I nak cari rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. I nak cari rezeki yang berkat. So there is no small job. Everyone have to play their role. Kalau hari ni saya jadi waitress, saya akan jadi waitress yang profesional. Tunjukkan akhlak yang baik supaya orang impress. Wah, waitress, orang Islam pun macam ni. Kalau hari ni saya jadi lecturer, saya akan jadi lecturer, deliver the lecture yang terbaik. Supaya orang nampak, orang Islam lecturer macam ni, best macam ni. There's no small job. Only small people think that their job is too small. Tak ada. Kalau saya cleaner pun, saya akan pastikan toilet tu paling bersih. Betul. Kalau saya masak apa, saya akan pastikan saya guna skill segala-galanya, jadikan masakan tu paling sedap. Saya akan jadi orang yang paling sopan, paling segala-galanya. So untuk saya dah ketinggalan banyak untuk berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengucap 2 kalimah syahadah menjadi seorang Islam pada umur 22 tahun. Dan saya ketinggalan sangat-sangat banyak. Dan saya rasa Islam saya tidak kurang daripada tuan-tuan dan puan-puan. Cinta saya pada Islam, sayang saya pada Islam, dan saya tidak akan compete dengan tuan-tuan dan puan-puan, maka saya akan compete dengan diri sendiri, maka saya nak jadi orang Islam yang lebih baik daripada semalam. Saya hanya akan compete dengan diri sendiri. Dan last but not least, saya tidak dilahir sebagai seorang Islam, tapi saya akan pasti saya akan mati sebagai seorang Islam, dan insya-Allah syahadah adalah merupakan kata-kata terakhir keluar daripada lidah kita. Insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari